Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 27 Julai 2021. Hari kedua sidang khas Parlimen masih berlangsung dalam keadaan tegang susulan isu pembatalan ordinan darurat. Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan diasak untuk memberi penjelasan jika pembatalan itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Terdahulu, pembangkang membidas Taqiyuddin yang dilihat cuba mengelak dan berdolak dalih daripada menjawab soalan berhubung pembatalan ordinan darurat. 14(1)G ni adalah soalan-soalan lisan. Soalan-soalan lisan sebagaimana it's not soalan begini. Jawab sajalah. Jawab. Asyik nak berlindung sebalik teknikal lagi. Jawab saja. Jawab. Ada perkenalan dari Agong atau tidak? Ada perkenalan, tak ada perkenalan. No. Saya masih memohon. Jawab sajalah. Saya masih memohon untuk menjawab pada hari Isnin sebagaimana Orang terkesan. Jawab. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berkata, cara Taqiyuddin menjawab isu itu menunjukkan langkah itu belum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Tambahnya, Azhar Harun tidak sepatutnya membenarkan menteri itu mengelirukan Dewan dan berselindung di sebalik Speaker Dewan Rakyat. Yang kita minta dari speaker hanya satu, yang kecil. Kerana dia, menteri kata, dia boleh jawab. Speaker tak bagi jawab. Speaker kata hari Isnin. Jadi saya nak putuskan, speaker harus kata, menteri boleh jawab hari ini. Kalau itu pun speaker tak sanggup, saya duka cita lah. Ada masalah besar lah kita dengan speaker kalau begitu. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak mengemukakan beberapa persoalan berhubung pembatalan ordinan darurat. Menurutnya, jika menjadi Perdana Menteri, sebarang pembatalan ordinan darurat dibuat mengikut proses undang-undang. Dalam sidang media sama, Najib turut mempersoalkan sekiranya pembatalan ordinan darurat boleh dibuat dengan diketerbelakangkan tarikhnya. Najib turut menyentuh mengenai kesan pembatalan ordinan darurat itu terhadap keabsahan kerajaan. 6 ordinans itu termasuk ordinan utama iaitu ordinan induk darurat 2021. Ini boleh menimbulkan soal kesahihan dari segi undang-undang dan keabsahan kerajaan. Maknanya the legality and the legitimacy of the kerajaan dari 21 Julai hinggalah 1 Ogos. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah membuat permohonan agar tempat duduknya dialihkan ke blok bukan penyokong kerajaan. Menurut ahli politik veteran itu, dia tidak mahu dilihat menjadi penyokong kepada kerajaan yang gagal. Dalam surat yang bertarikh 26 Julai, Tengku Razaleigh meminta agar tempat duduknya dipindahkan berhampiran tempat duduk ahli parlimen bebas yang tidak menyokong kerajaan. Surat itu dialamatkan kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun. 23 Mac lalu dalam wawancara bersama portal Malaysia Post, Tengku Razaleigh menjelaskan beliau tidak menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Katanya langkah tersebut dibuat kerana dia menghormati Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, tindakan yang diambilnya juga bersesuaian dengan semangat perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Berita seterusnya, Doktor Kontrak Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Klang yang menyertai hartal semalam perlu mengemukakan surat tunjuk sebab. Pengarah HTAR Dr. Zulkarnain Muhammad Rawi berkata pihaknya akan meminta peserta mogok kerja itu menjelaskan tindakan mereka. Kosmo Online melaporkan Zulkarnain berkata, doktor terikat etika profesional dan tidak sepatutnya membiarkan kerjaya itu dipandang serong orang ramai. Tambahnya, doktor kontrak terbabit tidak wajar terpengaruh hasutan menyertai hartal semalam. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Polis Selangor Arjunaidi Muhammad berkata, tiada tangkapan maupun siasatan dibuat setakat ini terhadap hartal doktor kontrak kerana pihaknya tidak mengesan sebarang pelanggaran SOP. Semalam, ratusan doktor kontrak kerajaan di seluruh negara, termasuk di HTAR, mengadakan mogok kerja dengan berhenti melakukan tugasan dan keluar beramai-ramai serentak pada jam 11 pagi.
Polis menyiasat portal berita kesihatan Kod Blue berhubung laporan mengenai penularan kes COVID-19 di PPV Setia City Convention Centre Shah Alam. Perkara itu disahkan oleh portal berita itu dan juga ketua pengarangnya Bo Sulin. Dalam satu kenyataan, Kod Blue mengesahkan Sulin telah dipanggil untuk disoal siasat di IPD Shah Alam semalam. Terdahulu laporan portal itu yang memetik sumber mendakwa pihak berkuasa gagal bertindak sewajarnya setelah kes COVID-19 dikesan di PPV terbabit. Portal itu mengatakan pihaknya difahamkan laporan telah dibuat oleh pihak pengurusan PPV. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF pada 19 Julai lalu mengakui terdapat penularan wabak di PPV berkenaan tetapi menafikan cubaan menyembunyikan kes penularan. Sulin disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1995. Good morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Seorang aktivis didakwa membuat komunikasi jelik susulan hantaran Facebooknya mengenai dakwaan penganiayaan di Pusat Tahanan Immigration. Pengasas Refuge for the Refugees Heidi Kwah bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu. Kwah didakwa membuat dan menghantar komunikasi jelik dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah membenarkan Kwah diikat jamin sebanyak RM2,000 dan menetapkan 6 September untuk sebutan semula kes. Julai tahun lalu, Kwah dipanggil ke Bukit Aman untuk disoal siasat berhubung hantaran Facebooknya yang mendedahkan tuduhan penganiayaan pelarian di Pusat Tahanan Immigration. Hantaran Facebook Kwah mengenai isu itu telah mengundang banyak komen kebencian dan gangguan termasuk ancaman terhadap keselamatannya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.